Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita panjangkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana sekali lagi kita dapat bersua dalam ruangan bicara ilmu pada kali ini. Saya Cikgu Nazir bin Azmi kali ini ingin berkongsi sikit sebanyak tentang kaedah-kaedah efektif dalam PDPR yang mungkin akan berakhir sedikit masa lagi. Sebelum itu, dipanjangkan setinggi penghargaan terima kasih kepada Tuan Haji Nikmat Niklip kerana atas usaha beliau dapat kita bersiaran dalam ruangan bicara ilmu pada kali ini. Di waktu pandemik COVID pada kali ini, di waktu pandemik COVID-19 pada waktu ini, kita tidak dapat lari daripada keadaan pergerakan yang terhad, dan sudah tentulah sedikit sebanyak akan terjadi penyesuaian yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitulah juga dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jika sebelum ini kita dapat mengambil peluang yang sepenuhnya dalam PDP secara bersemuka, tetapi apabila penjarakan sosial dan SOP pada waktu pandemik ini perlu dipatuhi, maka kita sebagai guru tidak terpaksa dan naklah meneruskan kaedah PDP walaupun dalam keadaan PDP di rumah. Antara prinsip-prinsip asas dalam pelaksanaan PDPR ini ialah tiada murid yang tercicir dalam pembelajaran, dan asas pembelajaran ataupun kelangsungan PDP itu hendaklah dipenuhi oleh warga guru, dan walau bagaimanapun kesejahteraan sosio-emosi murid naklah diutamakan. Pengajaran dan pembelajaran PDP di rumah ataupun PDPR ataupun dalam talian atau luar talian secara berstruktur dan terancang, murid tidak dapat hadir ke sekolah dalam satu tempoh waktu yang tertentu atas sebab bencana atau wabak atau sebab-sebab lain dengan kelulusan pendaftaran negeri adalah definisi operasi yang kita pakai dalam PDPR. Terdapat beberapa pendekatan dalam kaedah PDPR, iaitu secara khususnya dalam talian, iaitu murid belajar secara masa sebenar ataupun real time, dan pelbagai pelantar pembelajaran digunakan, aplikasi secara lintas langsung ataupun aplikasi dalam talian. Manakala terdapat juga kaedah luar talian, iaitu murid belajar menggunakan peranti digital tanpa internet, di mana aktiviti muat turun bahan, menggunakan buku teks dan bahan-bahan pembelajaran yang lain. Walau bagaimanapun terdapat juga aktiviti murid belajar di pusat komuniti atau pusat pembinaan sementara. Di sini murid belajar sendiri dan mendapat bimbingan akademik support team ataupun guru-guru yang dilantik khas untuk tujuan ini. Di daerah kita, kaedah offside tidaklah terpakai pada waktu ini. Antara fakta menarik ataupun temuan-temuan menarik yang kita dapat berjumpa pada manual PDPR 2.0 ini ialah waktu rehat sebanyak 2 atau 5 minit boleh diperuntukkan pada setiap sesi PDPR sepanjang 30 minit. Manakala waktu peralihan mata pelajaran 5 hingga 10 minit juga boleh kita wujudkan bagi murid membuat aktiviti seperti regangan dan senaman ringan. Ini kerana penggunaan peranti semasa PDPR secara berterusan tanpa melibatkan sebarang pergerakan fizikal yang aktif dalam satu tempoh yang lama boleh memberi kesan negatif kepada kesihatan dan perkembangan murid. Peruntukan masa PDPR juga bolehlah
diberi laluan kepada kaedah tutorial, iaitu boleh dilaksanakan sama ada secara dalam talian ataupun luar talian. Sekiranya guru memilih untuk melaksanakan tutorial secara luar talian, guru naklah bersedia ataupun on call sepanjang tempoh tutorial untuk menerima sebarang pertanyaan daripada murid sepanjang tempoh tutorial tersebut. Kemudian pemberian tugasan ataupun latihan semasa tutorial hendaklah bersesuaian dengan tahap murid, berfokus serta boleh diselesaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan agar tidak berlaku lambakan kerja rumah. Dengan adanya selang masa rehat 2 hingga 5 minit selepas sesuatu aktiviti PDP dan penggunaan kaedah tutorial, memperuntukkan sedikit masa kepada pelajar untuk tutorial, dapat sikit sebanyak meringankan beban guru dan dapat mengelakkan lambakan kerja rumah. Tetapi fokus kita pada kali ini ialah kaedah-kaedah yang berkesan yang boleh digunakan pada waktu PDPR ini. Antara pendekatan ataupun kaedah yang berkesan adalah yang pertama ialah pembelajaran berasaskan modul. Apakah pembelajaran berasaskan modul? Pendekatan instruksional yang dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran. Perlulah mengandungi objektif, tempoh pelaksanaan, nota dan aktiviti yang relevan, dan tak ditinggalkan juga mestilah ada sedikit bentuk pentaksiran. Maka pembelajaran berasaskan modul juga popular di daerah kita di Tanah Merah ini. Kaedah lain ialah pembelajaran berasaskan projek. Pembelajaran berasaskan projek adalah pendekatan instruksional yang dirancang dengan memberi peluang untuk mengembangkan pengetahuan dan kemahiran melalui projek yang merangkumi cabaran dan masalah yang mungkin murid-murid hadapi di dunia nyata. PDP berasaskan projek juga bolehlah melibatkan 2 hingga 2 atau lebih mata pelajaran. Antara kaedah lain yang penting juga ialah pembelajaran berasaskan inquiry ataupun inquiry learning. Di sini pelajar dapat pendekatan pembelajaran menekankan peranan pelajar dalam proses pembelajaran. Kaedah inquiry learning ini termasuklah pelajar belajar sendiri melakukan ataupun learning by doing. Ini membolehkan mereka membina pengetahuan melalui penerokaan, pengalaman dan perbincangan. Bimbingan guru dan ibu bapa juga penting dalam pembelajaran berasaskan inquiry. Kaedah lain juga yang juga berkesan ialah pembelajaran secara kontekstual. Apakah pembelajaran secara kontekstual? Menurut teori pembelajaran kontekstual, pembelajaran berlaku hanya apabila pelajar memproses maklumat atau pengetahuan baru bagi benda yang logik pada mereka, benda yang berkaitan dengan mereka dan benda yang mereka lakukan dalam hidup. Secara ringkas, pembelajaran kontekstual juga meneroka pembelajaran dan mengaitkan situasi-situasi semasa ataupun situasi-situasi yang relevan kepada pelajar dan menggunakannya untuk membantu pemahaman dan mengukuhkan lagi pengetahuan mereka dalam sesuatu mata pelajaran. Pembelajaran mastery ataupun mastery learning juga boleh diperkenalkan kepada murid-murid kita. Prinsip asas pembelajaran mastery ialah murid perlu menguasai satu-satu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit yang lain.
Di sini wujudnya latihan pengayaan untuk murid cerdas dan pintar dan latihan pengukuhan untuk murid yang belum menguasai bagi merapatkan jurang pencapaian. Jika masa yang cukup dan keadaan yang sesuai disediakan untuk murid menguasai pembelajaran, nescaya murid boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh keyakinan. Pembelajaran berasaskan masalah juga tidak kurang menariknya. Problem based learning atau dikenali sebagai problem based learning ialah pembelajaran berasaskan masalah di mana pendekatan berpusatkan pelajar. Pelajar belajar tentang suatu perkara dengan bekerjasama dalam kumpulan atau berinteraksi sesama pelajar untuk menyelesaikan satu masalah yang terbuka. Masalah-masalah inilah yang mendorong motivasi dan membantu murid untuk menguasai sesuatu isi pembelajaran. Akhir sekali, peranan semua pihak, terutamanya ibu bapa, guru dan semua pihak berkepentingan amatlah dihargai bagi menjayakan PDPR.